Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 3 dari subjek Ulum Hadis di bawah kelas Ustazah Munazzahah binti Zulkifli. Senarai nama ahli kumpulan. Yang pertama, Nabil Fadlan bin Abdul Hamid, nombor matrik D19312245. Yang kedua, Muhammad Fazrul Akmal bin Mat Sabiri, nombor matrik D19312080. Yang ketiga, Muhammad Nur Fikri bin Najamuddin, nombor matrik D19312434. Yang keempat, Muhammad Zikri Izzuddin bin Muhammad Saleh, nombor matrik D19311733. Bermula dengan saya, Muhammad Nur Fikri bin Najamuddin, nombor matrik D19312434. Kami akan menerangkan tentang mukhalafah as-siqah. Mukhalafah as-siqah dari bahasa mukhalafah bermaksud yang ditinggalkan. As-siqah bermaksud kepercayaan atau keyakinan. Mukhalafah as-siqah pada istilah ialah kecacatan pada perawi kerana perbezaan atau ada perselisihan pada yang diriwayatkannya dengan yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah darinya. Maksudnya apa yang diriwayat oleh perawi yang lebih siqah itu terdapat perbezaan, terdapat syaz. Bahagian mukhalafah as-siqah terbagi kepada 5, iaitu mudraj, maklub, al-mazid fi mutasil al-sanid, musarib dengan musahaf. Mudraj pada bahasa diambil dari isim maf'ul idraj yang bermaksud sebarkan atau memasukkan. Mudraj pada istilah lafaz yang ditambah di dalam matan hadis dari perkataan periwayat. Pendengar yang dengar mengira ia marfu' dalam hadis, maka dia meriwayatkannya. Maksudnya dalam suatu hadis biasanya ada sanad dan matan. Dan matan tu adalah fully daripada awal sampai habis adalah apa yang disebut oleh Rasulullah. Tapi dalam hadis ni terselit perkataan daripada periwayat tu. Okey, mudraj terbahagi kepada 2, iaitu mudraj pada matan dan mudraj pada sanad. Hukumnya adalah menurut Ibnu Sam'ani berpendapat gugur kerana terdapat idraj. An-Nawawi menambah bahawa semua jenis idraj adalah haram, melainkan ia untuk menjelaskan yang ghaib kerana tersalah. Idraj pada sanad. Seorang perawi sedang menyebut suatu sanad. Tiba-tiba ada yang menghalanginya. Lalu ia mengeluarkan satu ucapan darinya. Maka sebahagian yang mendengarnya menyangka ucapannya adalah matan dari sanad yang disebut tadi. Lalu si pendengar meriwayatkan ucapan si perawi dengan memakai sanad tersebut. Maksudnya seorang perawi ni yang nak menyampaikan hadis ni sebut suatu sanad. Kemudian kebiasaannya lepas sanad mesti matan, betul. Tapi perawi tu sebab ada benda yang menghalang dia, mungkin ternampak seorang yang soleh ke, ataupun ternampak anak yatim yang tengah kena pukul ke kan, ada yang menghalang dia. Lalu yang tukang menyampai tu menyebut perkataan yang daripada diri dia sendiri. Lalu yang mendengar yang nak menerima hadis tu fikir apa yang disebut tu adalah matan daripada sanad tersebut, padahal bukan. Okey, kalau tak faham kita akan pergi contoh hadis dia. Contoh hadis mudraj segi sanad. Hadis man kasurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahari. Maksudnya barang siapa yang banyak solat ketika malam hari, wajahnya akan indah di siang harinya. Kisah tentang hadis ni, ada satu kumpulan
perawi yang nak menerima hadis, yang nak ambil hadis ni daripada Syarik bin Abdillah Al-Qadhi. Dan dalam kumpulan tu ada seorang yang bernama Sabit bin Musa. Sabit bin Musa ni seorang yang zuhud, seorang yang banyak buat solat malam. Jadi waktu Syarik bin Abdillah ni sampaikan hadis, Syarik ni sebutkan sanad hadis tu. Lepas tu Syarik terpandang dekat Sabit bin Musa. Lalu Syarik bin Abdillah ni pun sebut, barang siapa yang banyak solat ketika malam harinya, wajahnya akan indah pada siang harinya. Padahal perkataan tu daripada Syarik sendiri, sebab dia terpandang dekat Sabit. Padahal sanad yang disebut tadi, matan dia adalah lain. Jadi yang mendengar waktu tu fikir barang siapa yang banyak solat pada malam hari, wajahnya akan indah tu adalah matan daripada matan sanad tadi. Mudraj pada matan, idraj terjadi kerana kesalahan seperti tambahan matan, perbezaan matan, atau disengajakan. Benda ni boleh jadi dekat awal, pertengahan dan akhir matan. Okey, contoh hadis dia, kita bagi dua, yang diterima dengan ditolak supaya dapat beza. Kenapa hadis tu boleh diterima, idraj tu boleh terima, kenapa idraj tu ditolak. Okey, yang diterima diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Adam, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Yazid, dari Abu Hurairah. Dia berkata, sempurnakanlah wudu. Sesungguhnya saya mendengar Abu Qasim, Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumet yang tak kena wudu dengan azab api neraka. Yang ditolak pula diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Abu Qas dan Syababah dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sempurnakanlah wuduk, celakalah bagi tumet-tumet yang tak terkena air wuduk dari api neraka. Okey, kenapa hadis ni ditolak? Sebab perkataan yang perawi dengan apa matan yang matan yang sebenar tu tidak diasingkan. Macam yang diterima ni sudah diasingkan. Abu Hurairah kata sempurnakanlah wudu. Yang Rasulullah pula cakap celakalah tumet-tumet dari api neraka. Ditolak ni sebab tak asingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazrul Akmal bin Mat Sabri, nombor matrik D19312080. Okey, saya akan menerangkan tentang bahagian maqlub. Maqlub dari segi bahasa ialah menterbalikkan dari asal. Dari segi istilah pula, menggantikan satu perkataan yang berada dalam sanad atau matan dengan cara mendahulukan yang akhir atau mengakhiri yang dahulu. Okey, yang tu definisi dia lah. Okey, yang kedua saya ambil contoh dari segi sanad ya, iaitu iza laqitumul masyriqin fi tariqi fala tabda'uhum bisalam. Jika kalian bertemu orang-orang musyrik di jalan, janganlah kalian mendahului mereka dengan salam. Dia ni ada dua tau. Dia ada secara marfu' dengan secara sahih.
Contoh secara marfu' ni ialah apa? Hamad An-Nashibi kepada Al-Amasi, lepas tu kepada Abu Saleh, lepas tu kepada Abu Hurairah. Secara sahih pula, Suhail kepada Abu Saleh, lepas tu Abu Saleh kepada kepada Abu Saleh, bapak dia, lepas tu kepada Abu Hurairah. Okey. Contoh dari segi matan. Banyak. Saya baca makna je lah. Tak apa. Saya baca ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atu yadhilluhumullah fi zillih yawma la dhilla illa dhilluh, imamul adil wa syabbun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayh wa tafarraqa alayh wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansib wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqu akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah ghaliyan fafadat aynahu. Sahih Bukhari. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, iaitu apa? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga ialah seorang yang hatinya terlalu terikat kepada masjid. Yang keempat, 2 orang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. 5, seorang lelaki yang diajak zina oleh wanita yang kaya dan cantik, tapi ia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Serta yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah di kelas sendiri hingga meleleh air matanya basah kerana menangis. Sahih Bukhari, hadis riwayat. Terdapat beberapa rawi yang menterbalikkan. So kita boleh faham dari segi sini, dia menterbalikkan. Contohnya kalau ayat tu dah betul, dia terbalikkan yang akhir tu pergi ke depan, yang ke depan tu pergi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri Izzuddin bin Muhammad Saleh di 193-11733. So, tajuk seterusnya iaitu Al-Mazid fi Muttasil As-Sanad. Pada bahasa, Al-Mazid bermaksud tambahan, Muttasil bermaksud bersambung, As-Sanad bermaksud rantai perawi dalam sebuah hadis. Pada istilah, perawi yang ditambah di dalam sanad sebuah hadis di mana jika dilihat secara zahir seakan-akan tidak ada penambahan. Seperti mana yang kita belajar sebelum ni tentang topik mudraj. Okay, dalam topik mudraj, dianya dalam sanad itu betul. Okay, sanadnya itu betul, tetapi matan itu adalah penambahan. Bukan dalam matan itu ada penambahan, tetapi matan itu sendiri penambahan. Tetapi sanadnya itu betul. Dan sekarang ini, tajuk ini kita nak menceritakan dalam sanad itu yang ada penambahan, tetapi matannya itu tidak ada penambahan. So contoh, kita tengok pada Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Dia mengatakan telah menceritakan kepada kita Sufyan dari Abdurrahman bin Yazid. Ia mengatakan telah menceritakan kepada saya Busra bin Ubaidillah. Dia mengatakan saya mendengar Abu Idris mengatakan, saya mendengar Watsilah mengatakan, saya mendengar Abu Marsad mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, la tajlisu 'alal qaburi wala tusallu ilaiha. Okey, maksudnya apa? Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah kalian solat menghadap ke arahnya. Okey, so menurut Ibnu Mubarak, ada tambahan Sufyan merupakan keraguan
Sebab apa Ibnu Mubarak meragukan penambahan Sufyan? Kerana ada beberapa rawi thiqah yang meriwayatkan hadis yang sama, hadis yang di atas ni, okey, secara ikhbar. Maksud secara ikhbar itu secara orang kata apa? Ikhbar itu tanda hadis itu adalah daripada rawi yang bersambung. Maksudnya sanad yang menggunakan akhbarona ni maksudnya tanda ia rawi yang bersambung lah. Okey? Akhbarona, ahadathana. Okey? Jadi tak ada keraguan. Tak ada orang kata apa? Tak ada ragulah. Kerana dia secara ikhbar. Jadi dari Ibnu Mubarak, dari Abdul Rahman bin Yazid, dia menyampaikan, dan ada beberapa rawi hadis mengatakan secara ikhbar bahawa dari hadis ini daripada Ibnu Mubarak, dari Abdul Rahman bin Yazid. So tak ada penambahan dekat Sufyan. Sama juga dengan Abu Idris. Abu Idris pun sama, ada rawi yang thiqah, okey, ada rawi yang thiqah meriwayatkan hadis yang sama tetapi tak menyebut nama Abu Idris dalam sanad dia. Samalah dengan Sufyan. Okey. Ni secara terang lah. Daripada Ibnu Mubarak dan Sufyan ni penambahan al-mazid fi muttasil al-sanad. Okey, Abdul Rahman bin Yazid, Busra bin Ubaidillah kepada Abu Idris. Abu Idris pun penambahan kepada Wasilah, kepada Abu Marsad, kepada Rasulullah. Yang belah kanan itu yang betul lah. Okey, kebanyakan perawi yang thiqah mengatakan meriwayatkan tidak ada dua orang ni lah. Yang lebih thiqah mengatakan gitu, meriwayatkan hadis yang sama, tak ada dua orang ni. Okey. Kemudian masuk kepada topik seterusnya, iaitu musarrib. Okey. Apa itu musarrib? Musarrib pada bahasa perkara yang diselisihkan dan rosak aturannya. So pada istilah, hadis yang diriwayatkan melalui jalur yang berbeza-beza dalam tingkat kekuatan yang sama, yang mana jalur itu dengan lain tidak mungkin dapat digabungkan dan juga tidak mungkin dipilih yang terkuat antara yang lain. Apa maksudnya? So kita masuk kepada penjelasan definisi. Okey. Hadis yang diriwayatkan itu dengan bentuk saling bertentangan sehingga tidak dapat digabungkan atau dikaitkan dengan mana-mana riwayat hadis lain, juga seluruh riwayatnya di kekuatan yang sama sehingga tidak mampu menguatkan atau dikuatkan oleh mana-mana riwayat hadis lain. Maksudnya sebelumnya ni kita pernah belajar istilah iktibar. Okey. So dalam topik musarrib ini, dia tidak boleh para ulama hadis dia tidak tak boleh nak buat iktibar. Kerana apa? Kerana riwayat hadis dari segi sanad, dari segi matan dia bertentangan, saling bertentangan. Saling bertentangan sehingga tak dapat digabungkan, tak dapat nak dikuatkan. Okey. Di mana kekuatan hadis yang diriwayatkan itu sama dari segi matan, dari segi sanad, kekuatannya itu samalah. Jadi dia tak boleh nak menguatkan dan juga tak boleh nak dikuatkan. Hadis lain tak boleh nak kuatkan dia, hadis lain dia pula tak boleh nak kuatkan hadis lain. Macam tu. Okey, boleh faham? Tak boleh faham tak apa, kita tunggu nanti kita tengok contoh. Okey. Syarat untuk menjadi hadis musarrib, pertama, riwayat hadisnya berbeza-beza dan tak mungkin digabungkan atau dikaitkan. Maknanya riwayat dia tu berbeza-beza lah.
dan tak mungkin digabungkan atau dikaitkan. Okey. Yang kedua, riwayat hadisnya mempunyai kekuatan yang sama sehingga tak boleh dipilih yang mana lebih kuat dan untuk menguatkan yang lain. Macam saya kata tadi, dia tak boleh nak kuatkan orang lain, hadis lain pun tak boleh nak kuatkan dia. Okey. So bahagian dia ada dua, iaitu sanad dan juga matan. Okey, kita tengok pada contoh pada sanad. Hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawasanya dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya melihat anda telah beruban." Nabi pun menjawab, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Surat Hud dan saudara-saudaranya telah membuat saya beruban. Okey. Sebahagian meriwayatkan hadis ini secara mursal. Secara mursal ni secara apa? Secara putus ataupun secara putuslah. Dan ada yang meriwayatkan secara bersambung. Okey. Ada juga sebahagian menjadikannya riwayat dari Musnad Abu Bakar, daripada Musnad Sa'ad, daripada Musnad Aisyah, yang mana ketiga-tiga perawi ini perawi yang thiqah. Yang kita tak syak lagi, dia orang memang thiqah. Okey. Okey. Kita tengok pada susun jalur ni. Daripada kanan, Rasulullah kepada Sa'ad, kepada jamaah tu ialah perawi-perawi yang lain. Okey. Sama juga pada Aisyah kepada jamaah, Abu Bakar kepada jamaah, Rasulullah kepada Abu Bakar kepada jamaah, sehingga sehingga hadis yang diriwayatkan itulah. Okey. Yang mana kita tengok Abu Bakar, Aisyah, Sa'ad, ketiga-tiga ini thiqah. Ketiga-tiga ini bukan setakat thiqah, mereka ni ahlul bait dan juga para sahabat. Okey. Jadi mereka ni sama kuat. Mereka ini mereka terselisih pada sanad. Faham? Sanadnya itu lain, tetapi bertentangan. Matan dia itu matan yang sama, tetapi sanadnya itu lain. Sanad itu bertentangan, berselisih dengan matan yang lain, berselisih pada sanad yang lain. Tetapi yang penting jalurnya itu lain, jalur yang lain dan juga kekuatan hadisnya itu sama kuat. Abu Bakar, Aisyah, Sa'ad sama kuat. Jadi hadis itu tak dapat nak menguatkan hadis lain, dan hadis lain pun tak dapat nak menguatkan hadis yang diriwayatkan tu. Okey, boleh faham? Kemudian kita tengok contoh pada matan. Okey, contoh pada matan tadi kita tengok sanad itu berlainan. Okey, sanad matan yang sama tapi sanad itu berlainan dan selisih. Ini pada matan pula, matan itu yang berlainan dan berselisih, tapi sanadnya itu sama. Okey, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Syarik, dari Abu Hamzah, dari Asy-Sya'bi, dari Fatimah bin Qais binti Qais. Wallahu alam. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat, maka beliau menjawab, inna fil mali al-haqa siwa az-zakat. Sesungguhnya dalam harta ada hak yang wajib diambil kecuali zakat. Maksudnya ada hadis yang lagi satu diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur yang sama dengan lafaz laisa fi mali haqqun siwa az-zakat. Maksudnya tak ada hak yang wajib diambil dalam harta kecuali zakat. Okey. So matannya itu bertentangan. Matan yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi mengatakan ada hak yang wajib diambil kecuali zakat. Matan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah kata tak ada. Jadi mereka ini berselisih, bertentangan pada matan. Macam tadi bertentangan pada sanad. Sanadnya bertentangan tetapi matannya itu sama. Macam yang pada matan ini
sanadnya sama tetapi matannya yang berselisih, bertentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nabil Fadlan bin Abdul Hamid, nombor matrik D193122245. Jadi saya akan meneruskan pembentangan iaitu mengenai mushaf. Dari segi bahasa diambil dari perkataan Asy-Syafi'i yang bermaksud perawi yang menyampaikan hadis melalui bacaan buku. Seterusnya melalui istilah pula kesalahan dalam menulis hadis di dalam kitab-kitab hadis. Bahagian mushaf terbahagi kepada 3, iaitu menurut lafaz atau makna, menurut alasan atau sebab terjadi, menurut tempat terjadi. Di dalam menurut lafaz atau makna terbahagi kepada 2, iaitu lafaz dan juga makna. Menurut alasan atau sebab terjadi juga terbahagi kepada 2, iaitu tashhif bashar, iaitu penglihatan, dan tashhif sama', iaitu pendengaran. Menurut tempat terjadi juga terbahagi kepada 2, iaitu sanad dan matan. Menurut tempat kejadian, contoh pada sanad, hadis yang diriwayatkan Syu'bah dari Al-Awam bin Murajjim, hadis yang ditashhifkan oleh Ibnu Ma'in dengan mengatakan dari Al-Awam bin Muzahim. Contoh pada matan, hadis yang diriwayatkan Zaid bin Thabit anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ahtajaza fil masjid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat bilik di dalam masjid. Hadis yang ditashhifkan oleh Ibnu Lahiyah dengan mengatakan ihtajama fil masjid, iaitu beliau berbekam di dalam masjid. Menurut alasan atau sebab terjadinya, terbahagi kepada 2, iaitu tashhif bashar, iaitu penglihatan, dan tashhif sama', iaitu pendengaran. Jadi mari kita lihat apa itu tashhif bashar. Ia terjadi ketika tulisan hadis tidak jelas untuk dibaca oleh pembaca, baik kerana tulisan yang cakar ayam, tulisan tersebut tidak diberi titik. Itu contoh, man sama ramadana wa atba'ahu sitta min syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan sittah, iaitu 6 hari pada bulan Syawal. Man sama Ramadana wa atba'ahu syai'an min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diikuti syai'an, iaitu 1 hari pada bulan Syawal. Seterusnya mari kita lihat pada tashhif sama', iaitu pendengaran. Ia terjadi disebabkan oleh buruknya pendengaran atau jauhnya jarak pendengar atau semacam dengannya sehingga sebahagian kalimat menjadi samar-samar didengari pendengar kerana kata tersebut milik wazan tashrif yang sama. Iaitu contoh hadis yang diriwayatkan dari Ashim Al-Ahwal. Hadis yang ditashhifkan sebahagian rawi dengan mengatakan Washil Al-Ahdab. Menurut lafaz atau makna, terbahagi kepada 2, iaitu menurut lafaz. Ini banyak terjadi. Contohnya seperti sebelum ini. Seterusnya menurut makna, seorang rawi mengatakan ia memahami maknanya, tetapi sebaliknya dan diriwayatkannya. Contoh perkataan Abu Musa Al-Anazi, kita adalah kaum yang memiliki kemuliaan. Kita berasal dari Al-A'nazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat menghadap kita. Tetapi A'nazah yang dimaksudkan adalah tombak, bukan kabilah mereka.
Pembahagian menurut Ibnu Hajar Al-Mushahhaf. Perubahan di dalam suatu hadis berkenaan dengan titik-titik pada huruf dengan bentuk huruf tetap. Al-Muharraf. Perubahan di dalam suatu hadis berkenaan dengan harakat huruf dengan bentuk huruf tetap. Seterusnya, pengaruh tashdif pada kedabitan rawi terbagi kepada dua, iaitu jika tashdifnya jarang muncul kerana seorang rawi ke atas seorang rawi, maka tidak merusak kedabitannya kerana rawi itu tidak lari dari kesilapan. Manakala jika tashdifnya selalu muncul ke atas seorang rawi, maka rosaklah kedabitannya kerana menandakan bahawa dia tidak layak dalam urusan hadis. Wallahu a'lam.